Oke, salam dan salam sejahtera. Dan ulasan saya adalah berkenaan dengan isu yang mana akaun Parti Bersatu daripada dibekukan akhirnya disita oleh pihak SPRM. Dan dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Presiden Bersatu iaitu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu ataupun Peja mengatakan bahawa tindakan SPRM menyita dua akaun bank Parti Pribumi Bersatu Malaysia iaitu Bersatu akan menyulitkan operasi parti itu. Dan beliau juga mengatakan ketika akaun ini dibekukan Januari lalu, pihaknya memohon agar SPRM melepaskan sejumlah wang untuk tujuan operasi seperti membayar gaji dan sewaan pejabat. Bagaimanapun dia kata, tidak mendapat maklum balas positif daripada pihak SPRM. Dan apa yang menggusarkan mereka adalah dalam masa yang sama, beliau mengatakan bahawa dari segi pembelanjaan dalam kempen-kempen pilihan raya di ke-66 negeri akan datang, tentunya kita terpaksa mencari jalan lain bergantung kepada public funding. So, saya melihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Presiden Bersatu ni ataupun Peja ni berkenaan dengan isu ini. Yang pertama, kenapa perlu buat pejabat besar-besar? Kenapa perlu nak membuat ada kerani lah ataupun mereka-mereka yang nak sewa ataupun nak dibayar gaji? Saya sebagai ketua cabang PKR contohnya, kita tidak perlukan benda ini. Kita ni bukan kerajaan, ofis parti politik, bukannya macam pejabat daerah. Jadi tidak perlu cerita tentang isu operasi parti, isu pejabat. Kalau kamu sebagai ketua di satu kawasan, kalau kamu tidak mampu untuk nak menguruskan benda ini, yang kamu harap adalah duit dari parti semata-mata. Jadi kamu bukan satu pejuang ataupun bukan seorang yang betul-betul berkhidmat untuk rakyat. Saya rasa tidak perlu operasi parti yang mana kita buka pejabat untuk kita nak membayar dengan memberi kos yang pada saya membazir duit. Yang mana duit yang kita tahu hari ini telah pun disita, melibatkan isunya salah guna kuasa dan duit rakyat. Jadi ini yang sekarang ini 40 juta yang ada dalam dua akaun Parti Bersatu ini disita. Dan dalam isu inilah saya melihat kenyataan yang dikeluarkan. Apabila kamu kata kamu sekarang ini susah nak bayar gaji pekerja, nak bayar pejabat. Sebelum ini kan kamu kata ramai yang menyokong Parti Bersatu ni dan akhirnya mereka memberi sumbangan. Maka hari ini buatlah sekali lagi. Siapa yang sokong tu, mintalah mereka. Takkan sumbangan 1-2 juta tak boleh nak cari. Jadi dalam isu yang dikatakan ataupun yang dikeluarkan, ini adalah satu permainan yang cuba untuk membuat propaganda yang pada saya rakyat dah tahu hari ini. Sebelum ini kita tengok PAS sendiri mengatakan kami banyak duit. Kalau Parti Bersatu dibekukan akaun, tak apa, kami boleh bantu. Sekarang ni PAS bantulah. Ada pemimpin PAS yang jelas kita tengok videonya yang mengatakan perkara ini. Jadi hari ini PAS bantulah. Sebelum ni pun PAS juga dibantu oleh mereka. Dalam isu duit ni, yang kamu pergi buka pejabat seperti mana saya katakan tadi, siapa suruh? Kaki tangan kamu nak letak dekat situ. Itu pejabat daerah ke? Itu pejabat seperti klinik ke? Ataupun pusat khidmat semata-mata? Maka tutup sajalah. Kamu tak perlu pakai pejabat, kamu berjalan dekat kampung-kampung. Jadi ini pengalaman saya kerana saya ketua cabang yang mana saya, kalau ketua cabang PKR ini, mereka ni seolah-olah ahli parlimen. Yang mana ketua cabang PKR dia pegang satu parlimen. Sebelum-sebelum ni kami berjuang, tak ada pun pakai duit. Sampai hari ni, saya office pun tak ada. Tetapi bagaimana kita nak berjuang, tak perlulah kita nak membazir duit. Dah tahu kita tak ada duit, tambah lagi Bersatu dah tak jadi kerajaan. Maka tak perlulah. Jadi, ulasan-ulasan yang dikeluarkan ini. Okey, apabila dia kata dalam pilihan raya nanti, kita terpaksa nak buat public funding. Dulu waktu kamu kerajaan, kenapa kamu tak buat public funding ni? Bermaksud di sini, pemimpin Bersatu sewaktu berada dalam kerajaan, merompak duit rakyat. Yang mana kamu tidak perlu lagi menggunakan funding daripada public. Hari ini kamu kata public funding. Nampak pembelitan mereka ni kalau berbicara. Jadi hari ini rakyat tidak bodoh. Kamu buatlah public funding. Saya nak tengok. Siapa yang menyokong Bersatu boleh bagi duit dekat Bersatu 20 juta. Yang ada dalam akaun hari ini disita 40 juta. Yang dah terlepas ke mana-mana dah ratusan juta.
Dari mana duit ini? Ini yang sekarang ini dipersoalkan. Jadi pemimpin-pemimpin Parti Bersatu yang mana kita lihat hari ini lidah bercabang. Dia spin sana, dia spin sini, lepas itu mereka lupa. Nah, contoh seperti ini. Dia kata public funding. Sebelum ini kamu dapat duit dari mana? Dia kata orang yang menyokong Parti Bersatu. Hari ini panggil penyokong itu, penyokong setia untuk bagi public funding yang banyak. Mungkin 20 juta, 100 juta lagi. Inilah mereka ni berbohong, akhirnya terbongkar. Yang bongkar mereka sendiri. Jadi rakyat, ternganga aja kita ni. Jadi sebahagian yang kita ni perlu pendedahan. Inilah dia, pembohongan mereka. Pas ni. Parti Bersatu cari. Saya harap SPRM sita akaun ni, kalau betul salah guna kuasa akan datang, yang mana melibatkan ratusan juta, suruh pemimpin Bersatu ramai-ramai bayar duit ni, kembalikan kepada rakyat. Yang kita tahu, kalau melibatkan duit daripada Yayasan Al-Bukhari, maka duit itu sepatutnya yang mana mereka persoalkan apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini mereka kata hanya tokoh orang Melayu saja yang disuruh untuk bantu orang miskin dan sebagainya. Inilah dia. Tapi mereka bermain dengan sentimen seperti ini, padahal mereka ambil duit masuk dalam akaun pribadi. Lepas itu mereka kata Datuk Seri Anwar Ibrahim menekan Sen Mokhtar. Padahal sepatutnya duit yang mereka masuk dalam akaun itu patutnya bagi dekat petani miskin. Yang mana lebih bagus? Masuk dalam akaun parti ataupun bagi kepada rakyat? Jadi mereka ni spin dan spin. Dulu kita kalau ingat, waktu audit akaun Parti Bersatu ni, mereka konon-konon membuat satu kabar angin. Ini pembohong Parti Bersatu ni, makhluk-makhluk yang ada di dalam, ini sangat pembohong semualah. Kaki spin, kaki putar. Dia kata, parti lain, contohnya PKR, DAP yang ada dalam PHS lah. Termasuk UMNO pun dia tekan sekali mengatakan bahawa kalau berani, buatlah pendedahan seperti Parti Bersatu. Kepala toya mereka, rupa-rupanya, sekali, satu hari keluar kenyataan, besoknya, dah cerita SPRM sita akaun mereka lah, dan sebagainya. Jadi, mereka cuba menutupi bahawa mereka tu, akaun mereka bersih. Buat propaganda supaya SPRM tak tahan akaun mereka. Supaya tidak dibekukan. Dan ingat apa? Kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni bodoh, tak tahu buat kerja. Jadi geng-geng Bersatu ni cuba nak membodohkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu mereka takut Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan. Kerana mereka tahu bahawa lubang-lubang yang mereka buat akan bocor. Inilah dah bocor kan. Ini nanti kita tak tahu lagi berapa ramai lagi. Dan kita tahu. Tapi kita rakyat tak ada bukti. Tidak mungkin semua duit tu ada dalam Parti Bersatu. Banyak lagi yang mereka dapat ni yang kita tak tahu dalam akaun siapa. Dan kita tahu bukan saja Bersatu, pemimpin-pemimpin parti politik kita ini banyak akaun pesisir pantai. Yang mana duit-duit ini kita tak tahu dia letak di mana lah. Itu panggil akaun pesisir pantai yang mana telah pun kita tengok apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim banyak kali menyebut tentang isu ini. Tetapi hari ini saya harap dalam waktu yang terdekat ramai lagi mereka-mereka ini yang tertangkap, yang mana juga melibatkan mengambil duit rakyat ni. Hari ini hutang negara banyak. Ini yang masalahnya siapa yang buat? Inilah geng-geng Bersatu, geng-geng PAS yang ada dalam kerajaan. Bukan Parti PHS. Parti PHS memerintah 18 bulan. Tak ada masalah. Lepas itu ditambah dengan yang ada hari ini. Lepas itu hutang 1.5 trilion. Nak salahkan PHS. Yang buat hutang mereka. Inilah mereka ni semua. Yang tukang penaja duit rakyat. So saya tak nak ulas panjang. Sekian, terima kasih.